Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah Begum Marzuki dari Unit PISMP Ambilan Jun PISMP Pendidikan Khas 1 Ambilan Jun 2020 dan telah mengambil elektif KKWK 3013 Keupayaan Kewangan. Baiklah, pada hari ini saya akan bentangkan portfolio keuangan yang telah saya hasilkan. Baiklah, portfolio keuangan saya ini lebih menekankan kepada pelaburan yang akan saya sertai. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengenali dahulu apa itu pelaburan. Baiklah, menurut Kamus Ekonomi, pelaburan ini merupakan perbelanjaan terhadap barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Dan menurut Willy pada tahun 2000, pelaburan merupakan satu bentuk penyerahan dana yang ada untuk satu tempoh tertentu bagi mendapatkan aliran dana masa hadapan beserta keuntungan yang berlipat kali ganda. Namun, pelaburan juga mempunyai ketidakpastian aliran dana kerana mudah dipengaruhi oleh kadar inflasi sesebuah negara tersebut. Sehubungan itu, pelabur perlulah sentiasa berwaspada ketika melakukan analisis keuangan agar tidak perlu menanggung kerugian yang besar pada masa akan datang. Berikut merupakan terdapat beberapa jenis pelaburan yang boleh dilaksanakan oleh seorang pelabur tersebut. Dan berikut merupakan jenis-jenis pelaburan. Okey, yang pertama kita mempunyai dana unit amanah, rate, saham, faedah tetap, bond, emas dan hartanah. Setiap jenis pelaburan ini mempunyai risikonya yang tersendiri, sama ada risiko rendah, sederhana ataupun tinggi. Secara personalitinya, saya sebagai seorang bakal pelabur, saya berpendapat bahawa pelaburan itu bukanlah satu sumber keuangan yang utama untuk yang sesuai untuk diri saya, kerana saya juga mempunyai komitmen saya yang lain. Selain itu, saya juga merasakan pelaburan ini hanyalah sesuai untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan sampingan sahaja, hanya untuk mengembangkan keuangan, bagi mengukuhkan lagi portfolio keuangan. Hal ini kerana saya mempunyai komitmen yang lebih utama berbanding melibatkan diri secara menyeluruh dalam dunia sebenar pelaburan. Matlamat saya dalam menceburi bidang pelaburan ini hanyalah untuk mengukuhkan portfolio keuangan dan memanfaatkan kebaikan pelaburan seperti sebagai persediaan masa hadapan, mungkin sebagai simpanan di selepas persaraan, simpanan persaraan dan sebagainya. Selain itu, saya juga ingin meluaskan cash flow quadrant saya daripada hanya sebagai employee pada kotak yang pertama, iaitu sebagai seorang yang makan gaji sahaja, kepada investor yang mana seorang pelabur seperti yang telah disarankan oleh Robert Kiyosaki pada tahun 1998 dalam buku Rich Dad's Cash Flow Quadrant beliau. Berikut di bahagian kanan merupakan satu cash flow quadrant. Sekarang saya berada di employee itulah, dan saya ingin mengembangkan lagi dengan saya juga termasuk dalam investor. Untuk menjadi self-employed, saya seorang yang makan gaji. Jadi itulah employee. Kemudian saya ingin meluaskan lagi kepada investor. Baiklah, setelah saya menimbang tara risiko-risiko pulangan dan juga matlamat pelaburan, terdapat beberapa pelaburan yang telah saya pilih berdasarkan matlamat yang saya inginkan. Sebelum itu, suka untuk saya menerangkan terlebih dahulu tentang pelabur, iaitu tentang diri saya. Yang pertama, saya tidak menjadikan pelaburan itu sebagai sumber keuangan utama, manakala saya juga mempunyai komitmen utama yang lain. Saya hanya mahu menjadikan pelaburan ini sebagai satu sumber keuangan sampingan untuk melipat gandakan keuangan saya sahaja. Saya juga ingin melabur dalam tempoh jangka masa yang panjang, iaitu 10 tahun, lebih 10 tahun minima, dan juga saya merupakan seorang yang makan gaji berpendapatan 6,000 setiap bulan pada tahun 2024. Oleh itu, bagi merancang pelaburan saya menganggarkan kenaikan gaji 3% bagi setiap tahun. Baiklah, setelah meneliti kemampuan saya dengan pendapatan, pulangan dan juga matlamat pelaburan, saya telah memilih untuk menyertai 3 jenis pelaburan, iaitu emas, iaitu dana unit amanah, faedah tetap dan emas. Bagi pelaburan emas, saya telah memilih syarikat public gold. Bagi pelaburan dana unit amanah dan faedah tetap, saya telah memilih syarikat amanah saham Nasional Berhad di bawah PNB dan tabung haji. Baiklah, pelaburan dana unit amanah dan faedah tetap yang telah saya pilih tersebut merupakan pelaburan boleh dikatakan yang bersesuaian untuk jangka masa pendek. Dan begitu tabung haji bersesuaianlah untuk jangka masa panjang. Manakala pelaburan emas pula merupakan pelaburan yang bersesuaian dengan jangka masa panjang. Merujuk Shakira et al. Pada tahun 2020, pelaburan emas dan unit amanah dan faedah tetap ini melalui syarikat yang telah saya pilih inilah. ASNB, tabung haji dan juga emas merupakan syarikat yang berisiko rendah, pelaburan yang berisiko rendah.
Namun begitu, return of investment ataupun ROI atau lebih mudah difahami sebagai pulangan juga akan rendah. Hal ini kerana merujuk Shakira et al. Juga, sekiranya lebih tinggi risiko pelaburan tersebut, lebih tinggilah pulangan yang kita akan peroleh apabila melabur di syarikat tersebut. Namun begitu, memandangkan pelaburan bukanlah sumber keuangan yang utama bagi saya dan risiko yang rendah juga saya lebih utamakan berbanding pulangan yang tinggi. Berbanding pulangan yang tinggi tapi juga dengan risiko yang tinggi. Saya lebih memilih kepada risiko yang rendah lah. Oleh itu, saya kekal dengan pelaburan yang walaupun berisiko rendah walaupun pulangannya juga rendah. Asalkan saya tetap dapat kebaikan daripada pelaburan yang saya sertai. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Dana unit amanah bersama dengan amanah saham Nasional Berhad ataupun ASNB di bawah PNB, Permodalan Nasional Berhad. Baiklah, merujuk laman sesawang, pelaburan di syarikat ASNB ini merupakan satu pelaburan di tabung amanah saham Bumiputra yang begitu sering disebut-sebutlah tentang pelaburan. Pelaburan yang selamat iaitu pelaburan di ASB, Amanah Saham Bumiputra, yang telah dilancarkan pada 2 Januari 1960. Apabila telah dilancarkan pada tahun 1960, sudah berapa puluh tahun, jadi saya lebih yakin untuk melabur di syarikat ini. Objektif pelaburan di ASB adalah untuk menjana pulangan jangka yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum. Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan dan penerimaan pendapatan ke atas pelaburan mereka. Ini saya petik daripada laman sesawang ASB sendiri dan juga dana ASB ini bersifat equity tetap di mana harga seunit saham yang dijual tu adalah pada harga tetap iaitu RM1 sahaja. Tetap. Okeylah tu. Di ASB jumlah minimum untuk mulakan pelaburan ini adalah sebanyak RM10 bersesuaian dengan saya. Manakala untuk menambah jumlah pelaburan adalah sebanyak RM1. Juga bersesuaian dengan saya. ASB juga tidak akan mengenakan sebarang charge ke atas jualan saham ataupun penembusan unit. Pelaburan di ASB membolehkan saya mendapat faedah tetap apabila wang yang saya laburkan bertepatan dengan jangka masa yang telah ditetapkan. Oleh itu pada setiap hujung tahun, saya sebagai pelabur akan memperoleh faedah per unit mengikut jumlah dana. Mengikutlah pada tahun itu boleh kita katakan sebagai pulangan ataupun dividen berapa. Oleh itu berdasarkan kepada unit yang saya peroleh, saya akan mendapat keuntungan daripada situ. Seterusnya kita melihat kepada faedah tetap yang telah saya pilih bersama syarikat tabung haji. Baiklah, merujuk laman sesawang tabung haji pula. Pelaburan di tabung haji ini merupakan satu pelaburan yang memerlukan pelabur itu untuk membuat simpanan di akaun tabung haji. Simpanan di tabung haji adalah berdasarkan konsep wakalah. Bermaksud seseorang itu mewakil melantik satu pihak yang lain iaitu sebagai wakil untuk mengendalikan urusannya. Dan juga tabung haji ini memang disahkan patut syariah, dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Dan juga menerusi kontrak yang mukallah berdasarkan konsep mukallah tu, kontrak mukallah tu, tabung haji adalah wakil untuk menguruskan dana pendeposit bagi tujuan aktiviti pelaburan dan operasi haji di mana keuntungan yang dijana pada setiap tahun itu akan diakhirkan kepada pendeposit iaitu kepada saya lah apabila saya menyimpan di situ berdasarkan prestasi keuangan tabung haji. Bukan itu sahaja, pengagihan juga telah mengecualikan sekali dengan cukai dan juga kewajipan zakat kepada pendeposit iaitu kepada saya, kepada pelabur. Justru itu, pelabur yang membuat simpanan di tabung haji hanya perlu menunggu dividen tahunan sahaja yang akan diagalkan ke dalam akaun tabung haji masing-masing tanpa perlu memikirkan pengiraan zakat lagi. Jadi memudahkanlah lagi-lagi pelabur yang ingin melabur, ingin menjana keuangan melalui pelaburan tetapi tidak mempunyai masa untuk fokus terhadap pelaburan tersebut. Seperti ini, tabung haji akan menguruskan setiap itu dan juga akan terus mengagihkan dividen kepada pelabur. Dan juga tambahan pula setelah memilih tabung haji juga kerana menerusi laman web tabung haji, laman sesama tabung haji, pelabur boleh melihat bagaimanakah tabung haji menguruskan keuangan mereka ke mana dan ke mana sebelum mereka mendapatkan keuntungan untuk diagihkan kepada setiap deposit di akaun tabung haji tersebut. Oleh itu lebih dipercayai dan lebih mengukuhkan kepercayaan saya sebagai pelabur, lebih terjamin macam tu.
Dan yang terakhir kita pergi kepada emas, saya telah memilih syarikat Public Gold. Merujuk laman sesama Public Gold pada tahun 2023, pelaburan emas ni merupakan satu bentuk pelaburan jangka masa panjang yang mana pelabur akan membeli emas sebagai simpanan sebelum dijualkan bagi mendapat keuntungan dengan nilai emas yang lebih tinggi dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Maksudnya melabur di emas ini adalah satu pelaburan jangka masa panjang. Minimum dia adalah 2 tahun dan 3 tahun, 4 tahun itu baru dikira jangka masa panjang, baru pelabur itu akan merasakan kekayaan ataupun keuntungan emas yang telah disimpan. Saya telah memilih syarikat Public Gold kerana syarikat Public Gold ini merupakan satu syarikat jual beli emas dan perak berlandaskan syariah, memang patuh syariah, terbesar di Malaysia. Public Gold telah mempunyai 17 cawangan di Malaysia dan juga 4 cawangan di Indonesia, dan kini Public Gold telah beroperasi di 4 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Public Gold juga merupakan satu syarikat jual beli emas yang dipercayai sejak tahun 2008 lagi dan diterima luas oleh Arahnu di Malaysia apabila untuk tujuan pajak gadai dan sebagainya. Saya memilih antara kebanyakan syarikat emas, saya lebih memilih Public Gold kerana Public Gold merupakan satu syarikat yang boleh dikatakan dipercayai. Saya agak berhati-hatilah dalam memilih syarikat emas ini kerana seperti kita tahu sekarang begitu banyak scam dan juga scam emas ini begitu tinggi. Oleh itu saya memilih syarikat yang betul-betul established dan juga trusted. Baiklah, bersama Public Gold ini, Public Gold telah menawarkan 3 kaedah simpanan emas. Lebih memudahkan saya lah. Yang pertama, yang mana akaun emas digital, yang mana emas tersebut boleh dibeli dengan jumlah minimum RM100 secara digital. Kaedah ini bersesuaian untuk pelabur yang RM100 ke bawah. Ini menurut laman sesawang tu lah yang telah saya baca. Dan yang kedua, kaedah yang kedua, bayaran penuh outright purchase, yang mana pelabur boleh beli item fizikal sekaligus sahaja, bersesuaian untuk pelabur yang dengan bajet yang tinggi, iaitu RM1,000 dan ke atas. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, easy payment purchase ataupun EPP, yang mana pelabur emas boleh membeli item emas fizikal tersebut dengan bayaran ansuran selama 6 bulan ataupun 10 bulan. Kemudian emas tersebut akan diperoleh setelah bayaran selesai, dan ini bersesuaian untuk pelabur yang bajet serendah RM200 setiap bulan. Dengan pilihan yang variasi ini, saya sebagai pelabur lebih mudahlah untuk membeli emas. Kerana kadang-kadang mungkin kita beli menggunakan kaedah yang ketiga, kadang-kadang kita beli menggunakan kaedah yang pertama. Oleh itu, mari kita lihat strategi pelaburan saya. Baiklah, bagi strategi pelaburan saya, sebelum saya mulakan pelaburan, suka untuk saya menceritakan bahawa saya telah memperoleh wang daripada hadiah pertandingan da'i berjumlah RM15,000. Oleh itu, dengan RM15,000 itu saya akan jadikan wang pemula pelaburan. Yang mana RM10,000 saya akan laburkan ke dalam ASB dan juga RM5,000 saya akan laburkan ke dalam tabung haji. Oleh itu, jadual di bawah merupakan satu pengiraan anggaran dividen tahunan dan juga kenaikan berdasarkan purata 10 tahun ke belakang, iaitu bermula tahun 2012 hingga tahun 2022. Saya telah menganalisis kenaikan ataupun dividen bermula tahun 2012 hingga 2022 bagi ketiga-tiga syarikat iaitu ASB, tabung haji dan emas. Kemudian setelah membuat purata peratusnya dan juga berikut ASB dapat kita lihat 7.52% bagi setiap tahun, tabung haji 5.58%, emas ialah 7.22%. Hal ini kerana pulangan bagi setiap pelaburan ini akan dipengaruhi oleh sistem ekonomi semasa negara dan dunia. Menurut Ahmad Syukri, Abdul Hamid dan Nurliza Mukhtar pada tahun 2018, setiap 10 tahun dunia akan mengalami krisis keuangan. Justru pengiraan anggaran mengambil tempoh 10 tahun ke belakang bagi mengelakkan jurang anggaran dan realiti yang besar. Sebab memandangkan matlamat saya juga 10 tahun, jadi saya kira ini adalah cara terbaik bagi mengelakkan jurang antara anggaran saya dan juga realiti yang akan saya peroleh di kemudian hari. Baiklah, sebagai pelaburan kita mulakan dengan ASB. Okey, di ASB ini saya akan melabur sebanyak RM10,000. Mengikut pengiraan saya, anggaran dividen tahunan bagi ASB
adalah sebanyak 7.52%, termasuk bonus bagi setiap unit. Jadi sekiranya saya melabur sebanyak 10,000, dividen yang akan saya peroleh pada tahun yang pertama ialah sebanyak RM752. Memandangkan ASB ini merupakan pelaburan jangka masa pendek, jadi saya merancang untuk mengeluarkan dividen ASB setiap 2 tahun dan ditukarkan ke dalam aset emas. Hal ini bagi mengelakkan wang dividen yang telah saya peroleh tersebut dimamah inflasi, kerana pelaburan saya adalah bermatlamat jangka masa panjang iaitu 10 tahun. Okay. Perancangan dengan lebih teliti dapat kita lihat di jadual inilah. Dapat kita lihat pada tahun 2024, wang sebanyak RM10,000 dilaburkan. Kemudian saya dapat pulangan sebanyak RM752 di hujung tahun itu. Dan kemudian wang tersebut juga dividen termasuk dengan jumlah wang masuk ke tahun 2025 RM10,752 saya akan memperoleh pulangan sebanyak RM808.55. Jadi jumlah keuntungan daripada 2 tahun itu ialah RM1,560.55. Okey, keuntungan itu saya akan keluarkan untuk ditukarkan kepada aset emas. Dan juga perkara ini akan berulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Akan berulang sebanyak 5 kali. Kerana tempoh 10 tahun. Oleh itu, perkara ini akan berulang sebanyak 5 kali. Jadi jumlah keuntungan dalam tempoh 10 tahun daripada tahun 2024 hingga 2033, jumlah keuntungan yang dikeluarkan adalah sebanyak RM7,802.75. RM7,802.75 itu telah pun saya tukarkan kepada aset emas setiap kali saya mengeluarkan dividen. Okey. Jadi dan juga keseluruhan wang dividen yang telah saya keluarkan yang ditukarkan ke dalam bentuk emas itu adalah akan melalui kaedah outright purchase, yang mana pembayaran penuh item emas fizikal. Namun begitu, pelaburan ke dalam aset emas saya ini bukanlah bergantung kepada dividen ASB ini semata-mata, kerana saya juga telah mengasingkan lebih kurang 10% daripada gaji bulanan saya, yang mana RM6,000 setiap bulan pada tahun 2024 ini, untuk membeli emas secara konsisten pada setiap bulan. Okey, jadi peratusan yang diperuntukkan telah mengambil kira kenaikan gaji sebanyak 3% pada setiap tahun beserta bonus. Jadi inilah untuk ASB. Kita sambung kepada emas pula. Bagaimana? Baiklah, pelaburan di emas seperti yang telah saya katakan tadi, saya akan menggunakan dividen ASB yang dikeluarkan untuk membeli emas. Bagi setiap 2 tahun untuk saya elakkan inflasi kewangan, saya akan tukarkan wang itu kepada emas dengan jumlah RM7,802.75. Selain itu, emas tidak bergantung sahaja kepada dividen ASB. Saya juga memotong gaji, membuat potongan gaji sebanyak 10% daripada gaji bulanan untuk menggunakan kaedah EPP, yang mana bayaran emas bulanan bagi item 10 gram 2 kali setiap tahun selama 10 tahun. Pendapatan saya pada tahun 2024 ialah RM6,000 setiap bulan. Oleh itu 10% daripada gaji saya ialah RM600. Seperti yang dapat kita lihat pada raja ini, berikut merupakan jumlah yang perlu saya bayar setiap bulan dalam tempoh 6 bulan bagi memperoleh item emas 10 gram. Seperti yang dapat kita lihat, setiap bulan di bawah RM600 lah. Oleh itu ini bersesuaian dengan pendapatan saya. Kenapa saya memilih membeli emas menggunakan kaedah EPP? Hal ini kerana menurut Public Gold, merujuk Laman Seseawang Public Gold, emas ni merupakan aset yang begitu mudah dipengaruhi sehingga harga pasarannya akan berubah pada setiap saat. Kadang-kadang harga emas mampu mencanak naik dan juga turun secara mendadak. Okey. Jadi perkara ini akan menyukarkan saya untuk saya membeli emas dengan konsisten. Kerana mungkin pada bulan ini saya perlu membayar RM500, bulan depan RM600, bulan yang ketiga mungkin lebih. Itu akan melebihilah kemampuan saya dan juga anggaran tidak dapat dilakukan dengan anggaran terhampir. Sukar untuk saya lakukan anggaran. Oleh itu, kerana itulah saya memilih kaedah EPP ini kerana harganya akan konsisten. Ini membolehkan saya sebagai pembeli, saya sebagai pelabur dapat kita panggil sebagai lock harga pada waktu itu, kemudian saya hanya membayar dengan harga tersebut dalam tempoh 6 bulan. Oleh itu dengan anggaran yang 10%, saya yakin saya berkemampuan untuk membeli emas tersebut.
Baiklah, langkah ini akan berulang sehingga tahun 2023. Yang mana pada setiap tahun kan kita mempunyai 12 bulan. Jadi 6 bulan yang pertama EPP 1, 6 bulan yang kedua EPP yang kedua. Itu pada satu tahun saya akan memperoleh 2 item 10 gram, iaitu 20 gram lah pada setiap tahun. Baiklah, berfokus kepada emas. Berdasarkan rajah pada slide yang dapat kita lihat sebelum ini, harga bagi item 10 gram emas adalah sebanyak RM3,241 pada tahun 2024. Oleh itu, jadual ini akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang perancangan strategi saya dalam melabur bersama emas. Baiklah, seperti dapat kita lihat pada jadual tahun iaitu 6 bulan yang pertama, saya akan membeli 10 gram emas dengan harga RM3,241 dan juga 6 bulan kedua pada tahun 2024, 10 gram dengan harga yang masih sama iaitu harga RM2,024, iaitu harga pada tahun 2024. Okey. Bagi jadual ini terdapat dua jenis harga iaitu jualan PG dan juga belian PG. Yang mana jualan PG adalah harga apabila kita membeli emas daripada syarikat Public Gold, dan juga belian PG adalah harga apabila saya ingin menjual semula emas tersebut di syarikat Public Gold. Bagi penetapan harga belian, saya telah menetapkan dengan mengira susut nilai sebanyak 8.9%. Hal ini adalah berdasarkan susut nilai yang telah saya dapati di laman sesawang Public Gold bagi item 10 gram, kerana setiap item susut nilainya berbeza-beza. Baiklah, dalam jangka masa 10 tahun, saya akan mulakan dengan tahun 2024, 20 gram, iaitu 10 gram 6 bulan pertama, 10 gram 6 bulan kedua. Kemudian pada tahun 2025 juga sama. Okey, bagi tahun 2025, saya menganggarkan harga emas 10 gram adalah sebanyak RM3,475. Hal ini berdasarkan pengiraan kenaikan sebanyak 7.22% pada setiap tahun. Begitu juga dengan harga belian PG lah, saya telah menolak susut nilai. Kemudian, setelah 2 tahun, saya akan memperoleh wang daripada dividen ASB iaitu sebanyak 1,700. Saya akan menggunakan wang dividen tersebut untuk membeli 1 dinar emas, iaitu dengan harga RM1,377 pada tahun 2025. Harga 1 dinar emas ini juga telah berdasarkan pengiraan purata kenaikannya sebanyak 7.22% pada setiap tahun. Baiklah, kemudian kita sambung lagi dengan kaedah yang sama pada tahun 2026, 2027, namun dapat kita lihat perbezaan di harga belian PG. Saya telah menandakan kotak berwarna hijau bermula tahun 2026. Okey, ini menunjukkan sekiranya emas yang telah saya simpan pada tahun 2024, sekiranya saya ingin jual pada tahun 2026, saya akan memperoleh keuntungan. Hal ini bertepatanlah dengan kata-kata yang telah dikatakan bahawa simpanan emas ini merupakan pelaburan jangka masa panjang, iaitu minimum sebanyak 2 tahun. Kerana kita dapat lihat masuk tahun ketiga, saya telah dapat memperoleh keuntungan sekiranya saya menjual emas saya pada waktu tersebut. Namun begitu, saya tidak merancang untuk menjual emas saya kerana saya ingin menyimpan emas tersebut hingga 10 tahun. Matlab pelaburan saya adalah selama 10 tahun. Baiklah, kemudian kita sambung lagi sehingga yang terakhir di tahun 2033. Okey, berdasarkan pengiraan dan anggaran di atas, dapat dilihat terdapat perbezaan nilai keseluruhan emas dan jumlah wang yang telah dikeluarkan dalam tempoh 10 tahun. Baiklah, untuk pengetahuan, jumlah wang yang telah saya keluarkan sepanjang 10 tahun, jumlah wang saya sahaja iaitu jumlah gaji. Jumlah gaji yang telah saya keluarkan adalah RM90,494.34 yang mana jumlah gaji tersebut tidak termasuk dengan kotak berwarna biru iaitu kotak dinar, kerana dinar ni boleh kita katakan sebagai wang rolling, iaitu setelah mengambil dividen kemudian simpan ke dalam emas. Oleh itu saya tak mengira tersebut merupakan modal saya lah. Jadi jumlah gram emas, keseluruhan emas gram emas dalam tempoh 10 tahun termasuk dinar yang telah saya peroleh adalah sebanyak 221.25 gram emas. Jumlah gaji yang telah saya keluarkan RM90,494.34.
Jadi nilai keseluruhan kesemua harga, saya kira jumlah gram emas ditambah dengan harga semasa emas, didarabkan dengan harga semasa emas sekiranya saya ingin menjual pada tahun RM2,034, nilai keseluruhan adalah RM123,822,826. Jadi perbezaan nilai keseluruhan emas dengan jumlah wang yang telah saya keluarkan ialah sebanyak RM33,328.22, iaitu saya telah mengambil nilai keseluruhan emas pada tahun 2023 tersebut, iaitu RM123,822 tu ditolak dengan jumlah gaji yang telah saya keluarkan sepanjang 10 tahun, iaitu RM90,494.34 saya akan mendapat RM33,324.328, yang mana merupakan satu keuntungan lah bagi saya. Keuntungan. Ya, keuntungan. Okey, itu untuk wang emas. Sambung dengan pelaburan di tabung haji pula. Baiklah, pelaburan yang ketiga iaitu pelaburan di tabung haji. Baki wang hadiah RM10,000 yang telah saya laburkan di ASB, iaitu kita mempunyai baki sebanyak RM5,000. Okey, saya akan menggunakan wang tersebut sebagai permulaan di tabung haji. Dan terdapat dua sumber lah. RM5,000 pada permulaan dengan wang da'i tersebut, dan yang kedua dengan potongan gaji 10% pada setiap bulan selama 10 tahun. Kenapa saya memotong lagi 10%? Hal ini kerana setelah menggunakan konsep 532, yang mana 50% daripada pendapatan adalah untuk keperluan, 30% daripada pendapatan adalah untuk kehendak, dan juga 20% daripada pendapatan adalah untuk simpanan. 10% telah saya laburkan di emas dan 10% lagi saya akan laburkan di tabung haji. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama jadual perancangan saya dengan lebih teliti. Pada tahun 2024 kita mula dengan pelaburan asal iaitu RM5,000. Kemudian jumlah tambahan pada setiap tahun, iaitu setiap bulan saya akan ketepikan 10%, yang mana kita mempunyai RM7,200, iaitu RM600 setiap bulan didarabkan dengan 12 bulan dalam tempoh setahun, kita dapat RM7,200. Jadi jumlah keseluruhan ialah RM12,200. RM5,000 ditambah dengan RM7,200 dapatlah RM12,200. Dengan tahun 2024, dengan anggaran dividen 5.58%, saya dapat anggarkan saya akan memperoleh keuntungan sebanyak RM680.76. Okey, saya tidak akan mengganggu wang tersebut. Jumlah wang yang dilaburkan termasuk dengan dividen akan disambung pada tahun 2025. Iaitu dapat kita lihat pada jumlah asal RM12,880.76. Kemudian jumlah tambahan pada setiap tahun iaitu dengan 10% daripada pendapatan saya. Anggaran kenaikan gaji saya pada setiap tahun adalah 3%. Oleh itu pada tahun 2025, 10% daripada pendapatan saya telah berubah menjadi RM610. Oleh itu RM610 didarabkan dengan 12 bulan. Wang terkumpul daripada gaji pendapatan ialah RM7,320. Kita tambah jumlah asal dengan jumlah tambahan setiap tahun ini. Jumlah yang dilaburkan pada tahun 2025 adalah sebanyak RM20,200.76. Jadi dividen yang saya anggarkan ialah sebanyak RM1,127.20. Perkara ini berulang hingga tahun 2033. Saya tidak akan mengganggu wang yang berada di dalam tabung haji. Oleh itu, sehinggalah ke tahun 2023 dengan jumlah tambahan dan sebagainya, kita akan memperoleh dengan termasuk dengan dividen, kita akan memperoleh wang sebanyak 81,000 jumlah tambahan daripada gaji sahaja ialah 81,000, iaitu kotak yang terakhir ni jumlah tambahan simpanan selama 10 tahun ialah 81,960. Oleh itu dapat kita lihat modal yang telah saya keluarkan untuk tabung haji adalah sebanyak RM81,960 sahaja. Kerana kita tolak RM5,000 yang pertama itu wang kita panggil sebagai wang terpijak, iaitu saya telah mendapat hadiah kan. Jadi modal saya adalah sebanyak RM81,960 yang telah saya tolak gaji setiap bulan.
Namun begitu, ditambah bermula tahun 2024 hingga tahun 2023 dengan dividen yang telah saya peroleh pada setiap tahun, jumlah keseluruhan wang daripada tabung haji ialah sebanyak RM118,964.71. Jadi keuntungan yang telah saya peroleh, saya mengambil jumlah keseluruhan wang lah, RM118,964 itu saya tolak dengan wang yang telah saya keluarkan, iaitu RM81,960 ditambah dengan RM5,000 tadi, saya akan memperoleh RM32,964.71. RM32,964 tu boleh dikatakan sebagai dividen tabung haji sahaja. Baik sekali. Okey. Jadi justeru, pulangan yang diperoleh sepanjang 10 tahun melabur di tabung haji adalah sebanyak RM32,964 setelah ditolak dengan zakat. Nampaknya kita telah hampir tiba di penghujungnya rumusan pelaburan melalui 3 jenis pelaburan ini, iaitu emas dan ASB dan juga tabung haji. Baiklah, daripada jadual tersebut dapat kita lihat secara keseluruhannya keuntungan yang diperoleh setelah 10 tahun melabur di ketiga-tiga syarikat. Yang pertama dengan emas dan ASB, jumlah yang telah dilaburkan adalah sebanyak RM100,494.34 secara keseluruhannya lah emas dan ASB ni. Jumlah termasuk pulangan RM123,822.56. Oleh itu keuntungan daripada emas dan ASB RM33,328.22. Pergi pula kepada tabung haji, jumlah yang telah kita laburkan RM81,960, ditambah kemudian jumlah termasuk pulangan ialah RM118,964.71. Jadi jumlah keuntungan daripada tabung haji sahaja ialah RM32,964.71. Apabila dicampurkan kesemuanya, keseluruhannya, jumlah wang yang telah kita laburkan ke dalam tiga-tiga syarikat ini ialah sebanyak RM182,454.34, termasuk pulangan yang telah kita peroleh. Kita telah melabur sebanyak tu, tetapi 10 tahun kemudian wang kita telah berkembang sehingga RM242,787.27. Jadi jumlah keuntungan secara keseluruhannya yang telah kita peroleh adalah sebanyak RM63,322.93. Apabila mengira peratusan, hal ini menunjukkan bahawa pelaburan dalam jangka masa 10 tahun melalui strategi yang telah saya cadangkan ini akan memberi pulangan sebanyak 36%, tidak sampai 50% pun. Tapi okeylah, dengan kesesuaian kemampuan dan matlamat jangka masa panjang bagi saya. Akhir sekali dapat kita simpulkan. Kesimpulannya, pelaburan ini merupakan satu alternatif untuk mengukuhkan portfolio keuangan dengan kebaikannya dalam memberikan pulangan bergantung kepada jumlah wang yang telah kita laburkan. Itu wang kita dapat berkembang lah. Namun begitu, seseorang individu tersebut perlu bersedia dengan ilmu pengetahuan tentang pelaburan dengan baik bagi memastikan setiap tindakan dalam memilih jenis pelaburan mengikut risiko yang bersesuaian dengan matlamat pelaburan. Sekiranya matlamat pelaburan kita jangka panjang dan juga kita mempunyai komitmen seperti saya, komitmen lain yang lebih utama, lebih baiklah mengambil pelaburan yang berisiko rendah sahaja, tetapi pulangannya juga rendah. Sebagai pelabur, kita perlu menambahkan ilmu pengetahuan kerana pada zaman ini begitu banyak skim cepat kaya, kita tidak boleh mudah tertipu dengan skim cepat kaya. Kita mesti bijak dan sentiasa mencari pengetahuan dalam mengukuhkan portfolio keuangan kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.